Juga ada sungai-sungai di bawah taman. Kan? Jannah. Jannah tu taman. Dan dekat dunia pun kita guna jannah tu untuk taman. Adakah kita kata taman dekat dunia ni sama macam syurga? Tentulah tak sama. Kan? Tetapi nama yang sama dan hakikatnya dua ni adalah perkara yang jenis yang berlainan. Cumanya untuk kita jaga akidah kita, akidah salafus salih, akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu kita mengekalkan makna yang asal. Bila Allah sebut di tangannya ada kekuasaan, kita sebut macam tu sudah. Akidah kita percaya setakat zahir apa yang Allah ceritakan kepada kita. Sebab benda ni kontroversi. Kan, daripada dulu sampai sekarang tak selesai. Daripada zaman kurun kedua sampai zaman sekarang. Sampai kurun berapa dah? Kan, kurun ke-15. 13 kurun dah umat Islam bertelagah sama sendiri. Akhirnya tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab sebagainya ikut Al-Quran, Sunnah tak ikut. Sebab kita kata macam ni. Kan dalam Sunnah kita kata ada dua Sunnah. Sunnah fi'liyah dan Sunnah tarkiyah. Sunnah yang Nabi buat. Dan satu lagi sunnah, hak mana Nabi tak buat, hak tu dia sunnah. Maksudnya kalau Nabi tak buat, bila kita tak buat, kita mengamalkan sunnah. Kalau sunnah fi'liyah, jenis bentuk yang wajib, memang wajib buat. Kalau sunat, bentuk sunat. Tetapi dalam bentuk sunnah yang Nabi tak buat, memang kita tak buat. Kalau kita buat, baru nama itu bid'ah. Begitu juga dalam masalah penafsiran ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang Nabi tafsirkan. Seperti kita sebut al-yaqin. Kan? Nabi tafsir dengan al-maut. Okey. Kemudian Allah sebut wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ayat ini memang ayat yang berbentuk akidah. Kan? Sebab itulah kita kata bila awal ayat itu akidah, macam tu dalam pendidikan kita. Pendidikan anak-anak kita, pendidikan cucu kita. Bukan kita mula dengan sembahyang ataupun puasa, bukan kita mulakan dengan akhlak, tetapi kita mulakan dengan akidah tu terlebih dahulu. Puasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sekarang ni pakat dah berebut nama Allah. Kan? Hak tu tak selesai-selesai. Kan? Duk marah pula orang kafir sebut Allah. Kan? Yang kita tak ajak kepada anak-anak kita tentang akidah, tentang mentauhidkan Allah. Saya kat Jabatan Mufti tu, ni dapat surat pula ni untuk pergi pada sertai forum yang dianjurkan oleh JAKIM lah berkaitan dengan nak cerita pada perkataan Allah ni untuk orang Islam saja, orang kafir tak boleh. Kita kata dia bercanggah dengan dalam Al-Quran. Kan kita tak maulah bangkitkan benda ni. Mantan mufti kita dah bangkit setahun setengah lah. Kan? Masa benda ni masih dibicarakan dalam mahkamah lagi. Mungkin kita kata dari sudut keselamatan negara, kita kata Kementerian Dalam Negeri, mungkin dia nak kontrol, dari sudut dia nak mengharamkan Bible tu, hak tu tak ada masalah. Tu masalah umat. Kan? Memang perlu pun kita haramkan hak tu. Cumanya jangan kita haramkan penggunaan nama Allah tu. Macam kita sembah dengan orang Cina lah, kita kata. Kan? Orang Cina kata langit ni Tuhan Allah yang buat. Tiba-tiba kita kata, hang jangan kata Tuhan Allah, hang kafir. Lepas tu, adakah kita nak suruh dia kata Tuhan Tok yang buat langit? Kita pun jadi murtad sama sebenarnya. Na'udzubillah. Kita boleh murtad sama sebab kita pergi ajak dia Tuhan Tok yang buat langit. Padahal dia punya mengaku dah Tuhan Allah. Kan, sebab tu kita kata dalam bab tauhid ni, tak ada tauhid yang paling selamat, tak ada akidah yang paling selamat kecuali tauhid yang mengajak tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Hanya anak-anak kita belajar kat sekolah, cuma kita tekan kat rumah saja sebenarnya. Anak-anak kita belajar tingkatan dua, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Apa beza rububiyah dengan uluhiyah? Kan rububiyah ni tak membezakan kita pun dengan orang kafir. Orang kafir pun ada
fitriyah juga. Mereka pun percaya ada Tuhan yang menjadikan alam ni, Tuhan yang menurunkan rezeki. Mereka pun percaya kan? Dan Tuhan ni bahasa Melayu. Kalau Tuhan ni tukar perkataan Arab, sama dengan Allah. Sama dengan Allah kan? Orang putih panggil God kan? Orang Arab Lubnan yang beragama Kristian sebut Allah kan? Sebut Allah. Sebab tu pergi mahkamah sebenarnya menang orang Kristian sebenarnya kan? Sebab kita tak ada hujah sebenarnya. Dan kita tahu dah keputusan sehari je KDN buat kan, meluluskan penggunaan Allah. Lepas tu hari kedua tak boleh pula kan? Kita bukan kita nak petikai kan? Kita tak petikai. Kita sekarang kita bincang dari sudut agama. Kita setuju dengan kerajaan bila mengharamkan Bible. Kita setuju sebab kita negara Islam. Apa perlunya nak sebarkan Bible kat negara kita kan? Cuma yang kita kata ini menyebabkan salah tanggapan daripada masyarakat bukan Islam dekat Malaysia kan? Kerajaan Allah itu sendiri. Kemudian ayat yang kedua, saya rasa tak ada Nabi dah, ayat kelima kan? Okey, ayat kedua lah, betul kita stop lah. Okey, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang kedua Allah menyatakan. Biasanya ayat pertama Allah puji diri dia sendiri, dan ayat yang kedua sebagai tambahan. Ini kebanyakan surah yang kita tak perasan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kadang ayat kedua, ayat ketiga sebagai tambahan yang Allah nak cerita tentang ayat pertama. Ayat yang kedua ni Allah nyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah, Allah lah yang menjadikan kematian, menjadikan hidup. Kuasa Allah Ta'ala, kuasa mutlak. Orang hebat dekat dunia ni tak boleh nak cipta kematian dan kehidupan. Sama ada benda tumbuhan ke, haiwan ke, ataupun makhluk seperti manusia ke, tak boleh nak cipta. Kuasa ni tertentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana tujuan Allah jadikan kematian dan hidup ni, Allah kata liyabluwakum, sebagai Allah nak menguji kamu. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya, ahsanu amal. Bila kita baca ayat ni, barulah kita tahu apa tujuan kita dilahirkan ke muka dunia. Sebab apa Allah cipta kita bermula daripada alam roh, alam kita mati. Sekarang ni kita alam hidup, dan lepas ni kita akan mati pula alam barzakh, dan lepas tu kita dihidupkan pula untuk pergi kepada mahsyar. Apa tujuan? Allah kata dia berluakum. Allah nak uji di kalangan kamu, Allah nak test di kalangan kamu, siapa yang terbaik amalan dia. Sebab itulah syurga bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Dan Allah nak tengok ahsan amal, siapa yang terbaik amalan. Ulama tafsir menafsirkan ahsan